Terima kasih dan syukurlah dapat kita bersuah kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Nama saya adalah Tanaja Ana Puan Kanis dan saya merupakan moderator anda pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisah mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teknologi maklumat banyak manfaat, mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melenggah masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Chia Zining. Selamat datang saya ucapkan. Saya adalah ahli panel pertama, Chia Zining. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudara Goh Nowi. Selamat datang kami ucapkan. Saya ialah ahli panel kedua, Goh Nowi. Dan di hujung sana, ahli panel yang ketiga, selamat datang kami ucapkan kepada Saudari Elvina Paulrich. Nama saya Elvina dan saya merupakan ahli panel ketiga hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya kepada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama, Chia Zining. Baik, saudari. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini? Terima kasih kepada moderator, Saudari Tanuja Ana Puan Kanis di atas soalan yang diajukan. Salam bahagia saya ucapkan kepada moderator dan para ahli panel yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk membuka forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai pelbagai tarifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi maklumat dan komunikasi. Definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan saranan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Rogers pula, teknologi adalah satu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Iskandar Ilyashabana, seperti dikutip Yusuf Hadi Miyasu, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Namun, tarifan teknologi yang digunakan pakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajaran tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat, pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Komunikasi pula ditakrifkan sebagai komunikasi perhubungan iaitu secara langsung atau dengan perantaraan surat,
radio dan telefon, dan mengadakan perhubungan iaitu bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dan lain-lain. Tarifan ini adalah menurut Kamus Dewan edisi 4. Secara ringkasnya, komunikasi adalah proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, telesidang video, dan telefon. Berdasarkan definisi-definisi yang saya terangkan tadi, teknologi maklumat dan komunikasi yang juga dikenali sebagai ICT, Information and Communication Technology, boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyebar, menyimpan, membawa nilai tertentu dan menguruskan maklumat. Teknologi ini mampu merapatkan ruang penyebaran ilmu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, antara yang di bandar dan di luar bandar, dan di antara golongan wanita dan lelaki. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Memangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi setengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada saudara Goh Naomi, adakah dasar pendidikan negara kita sering ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan? Dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan pada masa kini? Terima kasih moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 iaitu pada tahun 2006 sehinggalah 2010 tahun telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan dialihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, perintegrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, beraplikasikan ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta perbaikikan kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Ianya turun dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana pembangunan ICT dalam pendidikan akan dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah untuk mempertingkatkan kelengkapan ICT, mewujudkan kurikulum berasaskan ICT base, meningkatkan sistem penilaian menggunakan ICT, menggalakkan integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, guru-guru dan staf-staf lain, mengaplikasi ICT dalam sistem pengurusan dan pembangunan ICT, serta usaha sama antara institusi pendidikan dan komunikasi sosial haruslah diterapkan bagi menggalakkan penggunaan ICT dalam pendidikan. Menurut Yuan, Roh and Wong pada tahun 2003, sejak beberapa dekad lalu, peningkatan positif dalam penggunaan dan berintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan masyarakat dan aktiviti seharian mereka. Maka tidak mustahil jika terdapatnya peningkatan pada minat perempuan serta pelaburan yang besar dilabur untuk mengintegrasikan ICT dalam pendidikan di seluruh dunia. Beberapa master plans untuk mengintegrasi ICT dalam pendidikan telah dilaksanakan di beberapa buah negara, iaitu di Bankram dan Anderson pada tahun 1999. Antara objektif yang ingin dicapai dalam perancang ini termasuklah membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah, memahami konsep self-learning, menganalisis maklumat yang dicari dan berfikir secara kritis. Penggunaan dan pengaplikasi ICT dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah faktor utama yang menyumbang kepada cabang ilmu baru dalam era
informasi kini. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, ICT membantu dari aspek pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi utama dalam pendidikan, iaitu kemudahan ICT disediakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah. ICT dalam pendidikan sebagai medium panduan pengajaran dan pembelajaran, menjadikan ICT sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keperkasan dalam sistem pengurusan sekolah. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Pada pandangan saudari Elvina, apakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang negatif kepada bidang pendidikan, atau ianya lebih mendatangkan kesan positif berbanding kesan negatif? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditunjukkan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada masa kini perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Isu ini juga merupakan isu yang sangat diperbincangkan pada masa kini. Pada pandangan saya, penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan kedua menjimatkan kos. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya boleh mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seseorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaannya dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi 3D dan dengan lagu yang dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban pelajar yang terpaksa mengalas beg yang penuh dengan buku ke sekolah, sekiranya dapat digantikan dengan hanya beberapa keping CD-ROM pada masa hadapan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa pelajar dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan hanya teknologi, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah dengan hanya satu klik pada tertikus. Berbanding dengan pelajar pada masa lalu, yang terpaksa mencari maklumat secara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat yang diingini. Pelajar sekarang sememangnya mempunyai kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Hal ini kerana selain daripada bahan bercetak, pelajar juga dapat memperoleh maklumat yang diingini melalui internet dengan cepat. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Sebagai bukti, untuk membolehkan mereka mengikuti perkembangan semasa dan menimba ilmu pengetahuan melalui internet, kita perlu membaca. Segala maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan dan untuk mengetahui maklumat tersebut, kita perlu mahir membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap suka membaca dalam kalangan mereka. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan betul. Sebagai contoh, proses mencari maklumat, menyelesaikan tugas yang diberi oleh pengajar dan lain-lain lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan daripada perkembangan teknologi. Adanya teknologi multimedia menjadi semakin menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990-an. Walaupun sebelumnya sistem CAL, Computer Aided Learning dan Hypertext masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah
belum digabungkan seperti multimedia yang memiliki mana gabungan berbagai media, teks, suara, image, animasi dan video dalam satu perisian. Jacob 1992. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan, pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini, pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Terima kasih kepada saudari Elina atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Persoalannya, adakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau lebih membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam bidang pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada panel kedua kita, Saudara Goh Nowi. Pada pendapat saya, ianya sememangnya membantu dan memudahkan guru. Tidak timbul soal membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih kepada untuk membantu dan memudahkan tugas guru. Bagaimana ianya dapat membantu? Guru dapat menggunakan kemudahan ini bagi melaksanakan PMP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan untuk mencapai objektif PMP yang telah ditetapkan. Namun, ini berbalik kepada sikap guru juga. Ada sesetengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan ini. Contohnya, apabila seorang guru yang tidak berminat dengan penggunaan ICT ataupun tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaannya, guru tersebut akan merasa terbeban dan sukar. Berbanding guru yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan, mengetahui kebaikan penggunaan ICT ini, guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malahan merasa lebih lega kerana mempunyai alat bantu yang efektif bagi menjayakan pengajaran mereka. Terima kasih Saudara Goh Nowi. Mungkin Saudari Chia Zining ingin membuat sedikit penambahan? Terima kasih Saudari Tanuja. Pada masa kini, teknologi maklumat dan komunikasi sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan. Kita tidak boleh lagi menafikan kegunaannya sangat penting dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga perlu selari. Kita tidak boleh ketinggalan dan masih ditakut lama. Seperti yang disebut oleh Saudara Goh Nowi tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru seharusnya melengkapkan diri dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini. Seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kian pesat membangun. Hal ini sangat penting kerana sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca. Kita juga bertanggungjawab dalam menentukan kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pasti penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya. Terutamanya di negara kita di mana sekolah telah terbahagi kepada sekolah di kawasan bandar dan di luar bandar. Bagaimana Saudari Elmina melihat keadaan ini? Setiap perkara tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakan berfikir sepertinya sukar untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekalan elektrik dan internet. Namun, menurut Konvensyen Nasional PIPP kedua yang dianjurkan pada tahun 2008, berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar 3 bandar. Ini adalah bertujuan supaya dapat membina persediaan pembelajaran awal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun, khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asli.
Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 turut menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, penginstalasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Kementerian Pelajaran juga berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah bandar dengan murid-murid sekolah luar bandar, seperti mana yang terkandung di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh hal demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilupuskan secara berperingkat dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan warga negara yang berfikiran minda kelas pertama pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Elmina atas penjelasannya sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Kita mulakan dengan panel pertama, Saudara Tia Zuni. Pada pendapat saya, pengaruh dan sumbangan teknologi maklumat dan komunikasi sangat besar dalam bidang pendidikan, tidak kira dari sudut pengurusan dan pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang dilihat semakin pesat saban hari. Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di kota maupun desa mempunyai akses yang cukup mudah kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang ibu bapa kita alami sekitar 10 hingga 20 tahun yang lepas, di mana akses kepada kemudahan ICT ini terhad. Oleh itu, adalah tanggungjawab seorang guru untuk membimbing dan memastikan murid-murid menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan ilmiah. Sekiranya guru sendiri buta IT, bagaimana pula untuk membimbing murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan moden ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Sekarang kita pergi dengan ahli panel kedua kita, Saudara Go. Kesimpulannya, dunia tanpa sembada ini memaksa institusi pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dilasai gelombang Selain itu, ini adalah hasil daripada minat ibu bapa mengelola anak-anak mereka meningkat ke menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenali kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendirilah amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sepadan ini. Akhir sekali, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif, menyelesaikan masalah secara luncitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain yang akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutamanya bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang terakhir, Saudari Elmina. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas pada masa kini. Ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana pelajar belajar sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan baik dan buruk penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Persoalan seperti di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab dan bukannya kita harus
atau tidak harus menggunakannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat menceburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga di dalam bidang pendidikan. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti, kita tidak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Ayat kata orang putih, orang Pakistan. Terima kasih.